Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya di sebuah majlis yang pernah saya impikan satu ketika, yang mana menghimpunkan para wanita dan diberikan hidangan halwa telinga mengikut syariat agama. Kita berikan, boleh tepuk ke majlis ni? Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pihak penganjur. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Allahu Akbar. Wahai para muslimah salihah sekalian, kita doakan kepada para penganjur, semua yang berada di sebalik tabir majlis yang begitu indah dan mulia ini, Allah kurniakan sebaik-baik ganjaran, berakhir perjalanan hidup dengan syurganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa sekali majlis pada tengah hari ini, pada hari ini daripada pagi sampai malam. Jika kita fikirkan, wahai para muslimah, kita sebenarnya tidak layak untuk berada di majlis sebegini. Jika dilihat, jika dimuhasabah dengan dosa kita yang begitu banyak, dengan hati kita yang penuh dengan karat-karat dosa, dengan sifat yang mazmumah, riya, takabur, ujub, bangga diri, sum'ah, suka dipuji, kita terlalu banyak di dalam hati ini rasa cinta dan rasa tamak terhadap dunia. Allahu Akbar. Dosa kita sebagai hamba, dosa kita sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai jiran kepada jiran, sebagai adik-beradik, semuanya jika dihitung, kita tidak layak untuk berada di taman syurga Allah yang sementara ini. Namun barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan peluang oleh Allah untuk meminta dua perkara, lalu Allah meminta kedua-duanya adalah untuk umat, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarga. Allah meminta supaya ditangguhkan azab ataupun kemurkaan Allah terhadap umatnya sehingga akhir nafasnya, dan diminta oleh Rasulullah supaya diberikan syafaat ataupun diizinkan Nabi Muhammad SAW membantu kita, menolong kita di akhirat kelak. Dan asbab itu kita semua para pendosa, dengan dosa yang begitu banyak tidak terhitung, amalan yang begitu sedikit, ibadah yang begitu sedikit, Allah pandang kita dengan rahmat kasih sayangnya. Lalu Allah pilih setiap daripada kita saat ini untuk berada di taman syurga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga? Lalu Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri." Majlis zikir. Dan majlis ini daripada pagi sampai malam kita zikrullah pada lidah. Kita zikrullah, mengingati Allah, memuji Allah dengan hati, dan kita mengingati Allah dengan akal yang diberikan. Dan sepanjang daripada pagi sampai malam, kita telah mendedikasikan diri kita, harta kita, masa kita untuk zikrullah, iaitu mengingati Allah. Dan setinggi-tinggi zikrullah adalah apabila kita mencapai darjat sebagai seorang hamba. Kita berkumpul di sini kerana memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita biasa sebut bahawasanya adalah satu hadiah, satu anugerah, pemberian daripada Allah kepada Nabi kita. Namun kita kena ingat, anugerah dan hadiah ini dimulai dengan ujian yang sangat berat. Bagi manusia biasa tidak akan mampu menampung ujian seberat ini. Pada tahun ke-7 kenabian, Nabi dengan para muslimin diboikot oleh penduduk Quraisy Al-Kafirun Mekah selama 3 tahun. Tahun ke-7 kenabian, tahun ke-8 kenabian, dan tahun ke-9 kenabian. Dan dikatakan asbab boikot yang sangat dahsyat, yang mana diperintahkan oleh pemerintah yang menguasai Makkah ketika itu. Mereka tidak dibenarkan berurusan dengan kaum muslimin, walaupun untuk menjual air ataupun makanan, apa saja sumber diputuskan. Sehingga kan umat Islam makan daun-daun dan kayu-kayu kering.
sehingga mulut mereka berdarah, sehingga kematian demi kematian berlaku. Dan akhirnya kesan pemboikotan yang berturut-turut selama 3 tahun. Melaratlah sakit ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Maka pada bulan Ramadan, yang pertama pergi dahulu ialah bapa saudara Nabi yang tercinta, Abu Talib. Selang beberapa hari, kematian ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Setelah tahun pemboikotan berakhir, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi cuba berhijrah ke Taif. Kita tahu apa peristiwa yang berlaku di Taif. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan apabila dibincangkan alim ulama, bilakah berlaku Isra' Mi'raj? Adalah pada setahun sebelum peristiwa hijrah. Walaupun ada banyak pendapat tentang Isra' Mi'raj, tetapi kita ambil pendapat yang paling kuat, setahun sebelum hijrah. Maka dikatakan Isra' Mi'raj berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Kerana hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Bermaksud setiap daripada kita, sebelum Allah berikan anugerah syurga, anugerah kehidupan dalam redha Allah, anugerah mendapat qalbun salim di dunia ini, kita mesti melalui ujian demi ujian demi ujian. Nabi melalui ujian yang tidak akan tertanggung oleh mana-mana manusia. Kajian pada hari ini mengatakan, antara tekanan yang paling tinggi, yang pertama kehilangan orang yang tercinta. Kedua, kehilangan punca kehidupan ataupun punca pendapatan. Yang ketiga, apabila dihalau, dibuang daripada tanah air atau kampung ataupun keluarga. Dan Nabi kita melalui ketiga-tiganya dalam tempoh ini. Allahu Akbar. Lalu kita katakan Nabi mendapat anugerah daripada Allah. Hadiah sebuah perjalanan yang indah. Dalam perjalanan tersebut, para muslimat sekalian, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi menunggang binatang yang bernama Buraq. Sebab itu falsafah yang pertama yang saya nak kongsikan buat muslimat sekalian. Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, ketika kita masih hidup ataupun selepas mati, malaikat adalah lambang ataupun simbolik kepada akal. Manakala binatang pula simbolik kepada nafsu. Sepanjang perjalanan kita menuju kepada Allah, sebagaimana sepanjang perjalanan Nabi bertemu dengan Allah dan peristiwa Isra' Mi'raj, maka kita perlu bertanya, merujuk, mendampingi akal kita. Dan nafsu perlu ditunggang. Kerana itu dalam perjalanan Nabi dalam Isra' Mi'raj, Nabi akan bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi akan bertanya, apakah itu? Siapakah itu? Pelbagai soalan Nabi. Kerana malaikat Jibril adalah simbolik ataupun lambang kepada akal yang Allah berikan. Tetapi hari ini kita banyak bertanya apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang kita ingin, apa yang kita impikan. Kita telah menjadikan nafsu sebagai panduan. Dan kita telah menunggang akal kita. Lalu akal pun digunakan untuk membuat pelbagai alasan. Maka agama ditunggang. Maka Al-Quran ditunggang, hadis Nabi ditunggang. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Muslimat sekalian, ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Ila akhir ayat. Muslimat sekalian, Allah memulakan dengan perkataan Subhana, Maha suci Allah. Allah menyucikan dirinya daripada segala kekurangan. Allazi, yang asra, memperjalankan hambanya. Siapakah hamba yang diperjalankan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril. Subhanallazi asra bi'abdihi. Saya nak fokus kepada perkataan abdihi. Dan jika pada petang ini untuk slot saya ini kita faham tentang nilai hamba, itu sudah cukup baik menjadi panduan untuk kita pulang. Kenapa Allah tidak menyebutkan bi rasulihi ataupun bi Muhammadin, tetapi Allah menyebutkan bi abdihi. Allah telah memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia menjadi hamba kepada manusia, manusia itu akan kelihatan sangat hina sebab hamba kepada manusia. Jijik, hina, malu sebab dia hamba kepada manusia.
Namun di kalangan hamba dia ada pula kasta-kasta dia. Kalau kita dengar dia hamba kepada pembesar, maka hamba itu adalah hamba first class. Dia hamba pula kepada sultan. Oh, ini bukan hamba yang mamai ini. Hamba ini diberikan kelebihan melebihi orang biasa yang merdeka. Namun apabila Allah mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai hambanya, maka siapa di kalangan kita yang paling kuat, yang paling berusaha keras, yang mujahadah untuk menjadi hamba Allah, makin dia memperhambakan diri, makin dia hina, makin dia merendahkan diri, makin dia mengabdikan diri kepada jalan Allah, maka kedudukannya semakin mulia. Rasulullah lulus dalam pelbagai ujian. Boikot 3 tahun. Disambung kematian Abu Talib. Kematian Sayyidina Khadijah. Dibuang, diusir daripada tanah sendiri Mekah. Kemudian menuju ke Taif. Kita tahu peristiwa yang sangat berat dan menyedihkan. Kemudian Allah angkat dan Allah mengiktiraf. Allah memperjalankan hambanya. Muslimat sekalian, layak tak kita mengaku diri kita hamba Allah? Benarkah kita memperhambakan diri kepada Allah? Benarkah segala harta yang Allah beri, kita sebahagiannya menginfakkan untuk jalan Allah? Ataupun sebenarnya kitalah yang menjadi tuan? Bahkan kadang-kadang kita mempunyai sifat ketuhanan. Kitalah yang mengaku-ngaku segala apa yang kita buat adalah hasil daripada kita. Sebab itu kita boleh lihat, seorang manusia cuba mendidik diri dengan sifat kehambaan, lagi dia hinakan diri, lagi dia menjadi hamba, berusaha mentaati perintah Allah, maka darjatnya semakin tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebagai kesimpulan dan penutup, apa yang kita dengar halwa telinga daripada pagi sampai malam, sekiranya kita terima ia sebagai satu hiburan, dan balik kita rasa seronoknya, bestnya program tu, buat lagi sekian-sekian, tetapi sifat kehambaan kita kepada Allah tidak meningkat, maka majlis ini boleh jadi fitnah kepada kita. Sebab itu kita kena bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, bersihkan niat kita. Kita datang pada hari ini kerana Allah, mengharap redha, pengampunan, pandangan Allah, dan mengharapkan Rasulullah bangga dengan kita. Rasulullah akan mencari-cari kita di mahsyar kelak. Di manakah umatku yang bernama sekian-sekian? Dia mengorbankan masanya, tenaganya, wang ringgitnya untuk berkumpul di satu majlis yang mengingatiku. Di mana hambaku, seorang wanita sekian-sekian, kerana dia begitu banyak berselawat dan malaikat menyampaikan kepadaku, inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Allahu akbar. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada saat ini, ya Allah, kumpulkan kami kembali di syurga-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi kami. Kami tidak pernah melihat indahnya wajah Nabi kami. Kami tidak pernah mendengar merdunya suara Nabi kami. Kami tidak pernah ada kesempatan untuk berada dalam satu majlis dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan lagi kami dengan Nabi kami, sebagaimana jauhnya terpisah waktu pada saat ini, ya Allah, dengan Nabi kami. Maka ya Allah, di mahsyar kelak, ya Allah, dekatkanlah kami dengan Nabi kami. Ya Allah, janganlah Engkau mencaratkan dengan azab-Mu di mahsyar kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu, ya Allah, kami tidak layak bahkan untuk berangan-angan untuk syurga-Mu, ya Allah, bahkan untuk berjiran dengan Nabi-Mu, ya Allah. Namun ya Allah, sebagaimana pesan Nabi kami kepada kami, apabila kamu meminta sesuatu daripada Allah, mintalah syurga Firdaus. Maka kami meminta kepadamu, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu, ya Allah. Makbulkanlah, ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, permintaan dan rayuan kami pada saat ini, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, akan berdamping dengan ibu-ibu kami yang kami rindukan. Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah, dan semua para ibu kami, ya Allah.
Ya Allah, izinkanlah ya Allah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajah Rasulullah. Untuk telinga kami mendengar indahnya suara baginda. Dan izinkanlah kami ya Allah untuk berada di dalam satu majlis yang lebih indah daripada hari ini. Dan saat itu Nabi benar-benar di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati pertemuan ini. Dan ya Allah, temukan kami kembali dalam penyatuan dalam redha-Mu di syurga-Mu yang abadi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bukakanlah kami kekuatan dan pintu-pintu kebaikan. Jadikanlah kami wanita yang salehah, yang sebenar-benarnya. Jadikanlah kami isteri dan ibu yang salehah. Jadikan kami anak yang berbakti dan salehah. Dan jadikanlah kami salah seorang pejuang agama-Mu ya Allah. Memperjuangkan agama-Mu, menyampaikan agama-Mu dengan kapasiti kami masing-masing ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.